Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Jalan bro. Okey, boleh dengar suara cikgu kan? Boleh. Boleh. Kalau tiba-tiba line terputus ke, tak dengar suara cikgu ke, minta respon minta respon tu maksud cikgu kamu call cikgu, call handset lah. Mungkin line terputus ke apa ni. Ya? Okey. Kita minggu lepas kita mempelajari bab 1. Bab 1 pola dan jujukan. Okey, ada masalah tak latihan pola dan jujukan? Kalau ada kita bincanglah. Ada masalah yang kita perlu bincang sama-sama? Bab 1. Ya. Tak ada. Tak ada. Yang lain ada? Ada cikgu. Tak ada. Ada? Ada masalah? Kalau ada, kamu type je dalam chat tu. Soalan apa. Nanti kita bincang. Kalau tak ada, cikgu anggap tak ada lah. Tak ada masalah. Tak ada Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Kalau tak ada, cikgu kita teruskan lah. Cikgu. Apa dia? Saya punya buku matematik ni saya tak ada tau buku matematik. Saya ada yang lama tapi tak guna lagi. Pendas tu saya padamkan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Padam je. Okey. Kita mula bab 2 Cikgu present. Bab 2 kena pakai buku matematik 2 cikgu ya? Untuk bab 2 kamu guna matematik 2. Bab 1 tu dah habis lah. Nanti habis bab 2 cikgu akan minta kamu hantar buku matematik 1 dengan buku matematik 2 untuk cikgu semak. Kalau hantar matematik 1 kan kamu kena datang 2 kali. Macam tu. Untuk matematik 2, bab 2 ni kamu guna buku matematik 2, MT2. Cikgu. Bab 1 tak ada masalah. Kita masuk bab 2. Cikgu tutup kamera, nak jatuhkan laptop. Okey, kita masuk bab 2. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Kita tengok dulu pendahuluan dia. Umumnya, algebra merupakan cabang matematik yang digunakan bagi menerangkan perhubungan antara beberapa kuantiti unik. Contohnya jarak dengan laju, berat dengan tinggi dan lain-lain. Melalui hubungan ini, murid boleh mempelajari kemahiran menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi. Okey. Next. Ni. Okey. Yang ni asas ni. 2.1. Kembangan ungkapan algebra. Okey, sebelum cikgu masuk kembangan, cikgu nak kamu faham sesuatu perkara. Andai kata ni adalah kamu ni. Andai kata ni Ali lah, Ali. Dia pergi jalan-jalan. Pergi berhari raya. Ni dalam rumah.
Dalam rumah ni ada pakcik Saad dengan makcik Khadijah. Makcik. Okey, apabila kamu datang atau apabila Ali datang beraya ke rumah pakcik apa ni? Bolehlah, kan confuse pula. Ali, pakcik Saad, makcik Khadijah. Apabila Ali pergi berhari raya ke rumah pakcik Saad dengan makcik Khadijah, Ali buat apa? Yang pertama sekali. Ali buat apa? Ketuk pintu bagi salam. Ketuk pintu bagi salam, kemudian dia buat apa? Salam. Dia pun salam lah, bersalam-salaman. Kalau sebelum COVID masuk. lah. Kalau bila COVID tak boleh salam lah, kena letak tangan di dada. Ali. Ni Ali abjad A. Pakcik Saad ni abjad P dengan makcik Khadijah ni abjad M. Okey, mula-mula Ali dia akan salam dengan pakcik Saad. Betul tak? Betul. A, B. Bergabung lah. Kemudian Ali ni akan salam dengan makcik Khadijah. Jadi A, M. Ini faham? Faham tak ni? Ni adalah kembangan dah. Cikgu bagi contoh yang kedua. Contoh kedua. Ni Ali. Yang ni Bakar. Ali dengan Bakar dia pergi berhari raya di rumah pakcik Saad dengan makcik Khadijah. Pakcik Saad, makcik Khadijah. Kalau dua orang pergi berhari raya di rumah pakcik Saad dengan makcik Khadijah, konsep dia sama. Ali dengan Bakar ni dia kena bersalam dengan pakcik Saad dengan makcik Khadijah. Cikgu label lah. Ali ni A, Bakar ni adalah B, pakcik Saad ni adalah P dan makcik Khadijah adalah M. Yang pertama, yang mana salam dulu? Kamu ambil yang di luar rumah ni iaitu Ali. Pertama dia salam dengan pakcik Saad. Yang pertama. Iaitu jadi A, P. Okey, faham? Kemudian Ali ni dia akan bersalam dengan makcik Khadijah. Ni adalah yang kedua. Dia jadi A, M. Okey. Kemudian Bakar pula. Ali sudah salam dah. Orang dalam rumah ni. Bakar pula. Bakar akan bersalam dengan pakcik Saad. Ini adalah yang ketiga. Iaitu B, P. Dan Bakar akan bersalam dengan makcik Khadijah. Ini adalah yang keempat. B, M. Faham ni konsep dia? Faham tak? Faham. Faham. Dia ada, kalau ada dua orang, dia pergi berhari raya di rumah. Di rumah, dalam rumah tu ada dua orang, maka dia ada 4 step lah. Step pertama, step kedua, step ketiga dengan step keempat. Kalau dia seorang je pergi beraya, dalam rumah tu ada dua orang, maka dia ada 2 step je. Step pertama dengan step yang kedua. Ni konsep dia dalam bentuk gambar rajah. Samalah juga dalam kembangan. Kita nak kembang. Kembang ni maksudnya berkembanglah, makin bertambah, makin bercambah, makin banyak. Tu kembang. Kembangan. Okey. Kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendarapan 1 atau 2 ungkapan dalam kurungan. Kembangan 2 ungkapan algebra. Contoh dah. Cuba lihat contoh 1. Okey, sebelum tu. Ni, imbas kembali ni. Ni.
Ni kena ingat ni. Apabila yang pertama tanda positif darab dengan tanda positif, dia sama kan ni? Sama, maka dia adalah positif. Kena ingat. Yang kedua, apabila tanda negatif darab dengan tanda negatif, dia jadi apa ni? Positif. Sama. Negatif sama. Dia akan jadi Negatif. tambah. Positif. Tambah. Kalau sama, tambah. Terbalik ini. Ya. Ni yang kedua ni. Yang ketiga, kalau tanda positif darab dengan tanda negatif, sama ke tidak ni? Lain. Lain kan? Kalau lain dia jadi Positif. apa? Positif. Negatif Negatif. Negatif lah. Kalau tanda negatif darab dengan tanda positif, dia jadi apa? Negatif. Negatif. Ni lain ni. Lain. Ni negatif. Ni positif, berbeza. Dia akan jadi negatif. Yang ni positif, yang ni negatif. Berbeza. Dia akan jadi negatif lah. Kalau tanda sama, ni sama. Ni negatif, dia jadi positif. Kalau sama, positif, sama kan? Dia jadi positif. Okey, faham? Faham. Okey, sekarang kita nak kembang. Kembang ni mudah ni. Macam contoh yang cikgu buat tunjuk tadi. Contoh. Ni contoh. Ni contoh. Contoh. Ni. Ni yang cikgu lukis tadi. Ni contohlah, ni adalah Ali. Ni adalah Pakcik Saad. Yang ni adalah Makcik Khadijah. Kurungan ni maksudnya rumah lah ni. Kurungan ni adalah maksudnya rumah. Faham? Tu yang cikgu lukis tadi. Adam. Okey. Yang pertama adalah Ali salam dengan Pakcik Ali. Jadi 6 darab 3 berapa? 6 darab 3? 18. 18. Sebelum tu, kamu kena lihat tanda dia tau. Tanda dia, 6 ni tanda dia positif ke negatif? Positif. Positif kan? Positif. 3 ni tanda dia? Positif. Positif. Sebab tak ada tanda kat depan. Contohlah 6. 6 ni positif ke negatif? Positif. Positif. 6 ni adalah positif. Kalau negatif 6 positif ke negatif? Negatif 6? Negatif lah kan? Sebab dia ada tanda kat depan. Kalau tak ada tanda kat depan, ni adalah positif lah ni. Positif. Ini negatif. Okey, bila tanda dia positif dengan positif jadi positif. 6 darab 3? 16. 18. Settle. Kemudian yang kedua pula. 6 darab positif 4W. Pertama kamu ambil tanda. Tanda tu maksudnya positif negatif lah. Yang kedua adalah nombor. Positif dengan positif dia jadi positif. Kemudian 6 darab 4W 24 W. Dah, sudah. Macam tu ya, kembang. Faham? Faham. Kita ambil contoh B. Ya. Contoh B. Contoh B. Contoh B Ada orang masuk? Contoh B soalannya adalah 3R kurungan R tolak 2S. 3R tu adalah Ali, R tu adalah Pakcik Saad, negatif 2S adalah Makcik Khadijah. Yang pertama apa darab apa dulu? 3R darab 3R darab R. Ni yang pertama. Jadi berapa? 3R darab R.
R darab 3R Tanda positif ke negatif? Positif. 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 Positif 3. R kuasa 2. 2. R darab R. Kuasa R kuasa 2. 2 lah. Kemudian apa darab apa? Ah, 3R darab. Darab 2S. Bukan 2S tau. Ambil dengan tanda dia ni. Tandanya adalah negatif 2S. Ni adalah positif. Tanda jadi apa? Positif dengan negatif jadi apa? Positif dengan negatif. Positif. Ha? Positif. Negatif. Negatif. Kalau tanda lain ni positif, yang ni negatif. Lain kan? Kalau lain jadi negatif. Kemudian 3R darab 2S. Jadi 6 R 6 RS. S. Macam tu je. Faham? Faham. Yang C. Negatif 5B kurungan A tambah 3. Yang pertama adalah Negatif 5B negatif kali 5B darab A. Kali Yang 3. pertama. Dan yang kedua adalah negatif 5B darab 3. Ini adalah yang kedua. Okay, negatif 5B darab A jadi apa? 5AB. Negatif 5AB. Negatif 5 BA ke AB ke sama je. AB. Tulis AB lah sebab A dulu baru B kan. Kemudian Negatif 5AB. 5AB. Negatif Kemudian yang kedua? 5B darab 3. Jadi 15B. tanda dulu. Tanda. Positif ke negatif? Negatif. 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 15 B. 15B. Dah sudah. Faham? Ni. Yang D. D tu sama je tu. Lebih kurang je konsep dia. Kita ambil D lah sebab dia nampak kompleks sikit. Tapi konsep dia sama je. Negatif 2Y per 3 kurungan 9Y tolak 3Z tambah 6X. Ni kurungan ni ada 3 benda, 3 orang lah maksudnya. Yang pertama adalah ini, labelkan dulu. Yang pertama. Kemudian yang ni adalah kedua. Dan yang ni adalah yang ketiga. Nampak kompleks tapi tak kompleks je ni. Okay, yang pertama apa darab apa dulu? Negatif 2Y kali 9Y. Per 3 darab 9Y. darab Jadi apa? 9Y. Jadi apa? Negatif 6Y kuasa 2. Yang ni kalau kamu mana mouse? Ya. Kamu ambil kalkulator je ni. Contohlah kamu tak tahu kan? Tak ingat sifir. Kamu nak kira. Kamu ambil kalkulator je. Kamu ambil per kali je. Itu negatif 2Y per 3 darab dengan 9. Ambil kalkulator tekan. Negatif 2 per negatif. So orang masuk lah. Negatif 2Y per 3 Y Negatif 2 per 3. Negatif 2. Berapa banyak negatif kan? 2 2 per 3 3 sama dengan negatif 2 per 3 darab 9. Jadi negatif 6. Negatif 6Y kuasa 2. Negatif 6 Negatif 6 Y kuasa 2. Kemudian apa darab apa? Dan Negatif 2Y per 3 darab negatif 3 Z kan? Tekan kalkulator. Kalkulator. Negatif 2 per 3 sama dengan darab apa? darab 3Z. Darab 3Z. Apa? 3Z. Kita nak tekan kalkulator. Nak tekan apa ni? Darab apa? Ambil nombor je. Apa nombor dia? Perkali dia. 3. Tak nak sweet.
Apa 3? Ambil dengan tanda lah, tanda. Tanda dia apa? Negatif 3. Negatif 3 buat kurungan. Negatif 3. Jadi 2. 2 ni maksudnya positif lah. Jadi positif 2 YZ. Y Z. YZ. Tanda kamu ambil dengan tanda-tanda tau. Jangan kamu ambil 3 je. Kamu kena ambil negatif 3. 3 ni tandanya adalah negatif. Kemudian yang ketiga adalah negatif 2Y per 3. Y darab 6X. 6X. Ambil dengan tanda iaitu positif 6. Tekan je kalkulator. Negatif 2 per 3 sama dengan darab 6. Darab 6. Negatif 4. Dapat negatif 4, jadi tulis negatif 4. Negatif 4. Barulah kamu tulis form boleh ubah dia. Form boleh ubah dia apa? YX. YX ataupun XY. Tak kisahlah, sama je. Dah. Okey. Sudah. Macam tu je lah. Faham? Macam tu ya. Tu je kembang. Tu adalah kembangan. Okey, faham? Okey, faham. Mudah ini. Ni kalau ada 2 kurungan. 2 kurungan. Kalau 2 kurungan ni. 2 kurungan ni sama macam contoh yang cikgu tunjuk tadi. Ali dengan Abu, dia berjalan 2 orang. Contohlah ni Ali, ni Abu, ni Bakar lah, senang. Pergi jalan rumah pakcik, pergi jalan rumah makcik. Mula-mula A dengan P, AP, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah A dengan M, AM. Yang ketiga adalah B dengan P, BP. Dan yang keempat adalah B dengan M, iaitu BM. Sama je konsep dia, cuma dia dalam kurungan. Ni kurungan pertama, anggaplah ni kurungan pertama, dan ni adalah kurungan yang kedua. Ni adalah kurungan kedua. Konsep dia sama lah. Contohlah, kita lihat contoh ni. Contoh 2. Buat kat sini. Contoh kedua adalah kurungan Y tambah 1 dan kurungan Y tolak 3. Okey, yang mana dulu? Kalau kamu tak mahir lagi, kamu buat anak panah dengan nombor. Yang pertama adalah Y dengan Y. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Y dengan negatif 3. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah positif 1 dengan Y. Ini adalah yang ketiga. Dan yang keempat adalah 1 dengan negatif 3. Ini adalah yang keempat. Kemudian barulah kamu settle anak panah, baru kamu buat kembangan dah. Okay, yang pertama Y darab Y jadi apa? Y darab Y. Y kuasa 2. Y kuasa 2. Kemudian yang kedua jadi apa? Jadi Negatif 3Y. 3Y. Tanda. Negatif 3Y. Negatif 3Y. Yang ketiga Negatif 3Y. Positif Y. positif Y. Yang 1Y. keempat Negatif 3. negatif 3. Keempat. Dah sudah ke belum ni? Belum. Apa yang belum ni? Selesaikan yang tengah. Kalau kamu lihat ni, okey, kamu kena cari pemboleh ubah yang sama. Okey, yang pertama Y kuasa 2. Ada lagi tak Y kuasa 2? Tak ada. Ada kan? Dia seorang je kan? Jadi kamu boleh tulis Y kuasa 2. Kemudian kamu tengok pemboleh ubah yang kedua. Ni adalah Y. Ada lagi tak Y? Ada. Ada kan? Ada. Itu di sini kan? Ada. Ni. Kat sini. Jadi kamu kena pemudahkan ni. Negatif 3Y tambah Y. Jadi berapa? 4Y. Jadi
Negatif. Negatif Negatif 3Y. 3Y. Negatif 3Y. Negatif 3Y tambah Y. Jadi Negatif 3Y kuasa 2. Negatif apa kuasa 3Y. 2? Kalau kuasa 2, kamu confuse ni. Kalau Y darab Y, dia jadi apa? Y darab Y. Y kuasa 2. Y kuasa 2. Kalau Y tambah Y, dia jadi apa? 2Y. 2 Y. 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 Kalau negatif 3Y, 3Y tambah Y, kamu ambil kalkulator je. Tekan kalkulator kalau kamu confuse lah. Kamu ambil nombor negatif 3 tambah, nak tambah apa ni? 1. 1 kan? Betul tak? Negatif 3 apa? 2. Negatif 2. Jadi negatif 2. Negatif 2 apa? Negatif 2 Y kan? Kemudian ambil yang ketiga, iaitu negatif 3. Negatif 3 tak ada apa? Ada seorang-seorang. Dah sudah. Macam tu je. Boleh? Okay, kita lihat soalan B. Pintu. Kurungan 4 tambah 3R kurungan 2 tambah R. Buat anak panah dengan labelkan 1, 2, 3, 4. Yang pertama apa darab apa dulu? Darab 2. 4 darab 2. Ni adalah yang 4 darab 2. pertama. Kemudian Sama. 4 darab R. 4 darab R. Bagus. Ni adalah yang kedua. Yang ketiga Kedua. 3 darab 3 darab R. 3R darab 2. 3R darab 2. 3R darab 2. Ni adalah yang ketiga. Yang keempat 3R darab R. 3R darab R. Ni adalah yang keempat. Dah settle anak panah baru kamu kira lah. Tulis. Okay, yang pertama. Okey. 4 darab 2. Apa? 8. 8. 8. Yang kedua. 4 darab R. 4 darab 4R. Tanda dia Tambah tambah 4R. 4 kan. Kemudian yang ketiga 3 darab 2. 3 darab 2. 6. 6. 6. apa? 6R. 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 Tambah ke tolak? 6R. Tambah. 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 Tambah 6R. Yang keempat 3R tambah 3R kuasa 2 3R kuasa 2. 3R kuasa 2. tambah ke tolak? Tambah. Tambah 3R kuasa 2. Tanda ni penting ni. Tanda ni 3R adalah positif, 4 adalah positif, 2 adalah positif dan R adalah positif. Kemudian selesaikan. Okey, 8. Ada lagi tak nombor yang Tak ada. Tak ada. 8 je. Tak ada. Kan? Tak ada. Tulis 8. Kemudian yang kedua, positif 4R. Ada lagi tak yang ada R? Ada? Iaitu inilah R. Ada. Positif 6R. Jadi apa ni? Selesaikan. 6 dengan 3. Positif 6R. 10. 4R tambah 6R. 24 R. 10. Tambah bukan Oh, darab. tambah. 10. 10. 10R. 10R. Positif ke negatif? 10 Positif kan? 2R. Positif. Positif R. Kemudian Positif. ni Tambah 3R kuasa 2. Jadi salin je. Dia tak boleh pemudahkan dah. 9. Dah sudah. Oh. Tetapi seelok-eloknya kamu susun. Macam ni kan. Ni adalah R kuasa 2. Dia kira macam yang paling power lah. Jadi kamu letak kat depan lah. 3R kuasa 2. 2. Kemudian kamu ambil yang ada R. Kamu ambil dengan tanda-tanda ni. Ni dengan tanda dia ni. 10R kuasa 2. Jadi tambah 10R. Kemudian barulah kamu ambil yang 8. 8 ni kurang power lah sebab dia tak ada pun boleh ubah. Tanda dia adalah 8. positif kan? Positif 8. Jadi positif 8. Macam tu je. Boleh? Boleh. Okay.
Seterusnya. Kita tengok soalan D lah. Kalau macam ni. 3P tambah 2 kuasa 2. Apa maksud dia ni? Dua kurungan. Ada 2 kurungan kan? Macam 3 kuasa 2. Apa maksud 3 kuasa 2 ni? 3 kuasa 2. Apa maksud 3 kuasa 2? 3 ada 2. 3 darab 3 darab 3 darab 3. kan? 3 5 kuasa 2. Apa maksud 5 kuasa 2? 5 darab 5. 5 darab 5. Kalau 3 kuasa 3, apa maksud 3 kuasa 3? 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3 darab 3. 3. Kalau 5 kuasa 3? 5 darab 5 darab 5. 5 darab 5 Darab 5. darab 5. Ada 3 kali. Tu maksudnya. Yang ni yang tingkatan 1 ni. Kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Kalau ada kuasa 2 ni maksudnya dia ada 2 kurungan lah. Kurungan yang sama. Iaitu 3P tambah 2 dan 3P tambah 2. Nak kembang sama macam contoh A dengan B. Sama je konsep dia. Yang pertama, apa darab apa dulu ni? 3P darab 3P. 3P darab 3P. Yang kedua? 3P darab 2. 3P darab 2. darab 2. Yang ketiga? 2 darab 3P. 2 darab 3P. Yang keempat? 2 darab 2. 2 darab 2. Ada orang masuk? Ada. Baru selesai kan? Jadi apa ni? Yang pertama? 9P. 3P kuasa 2. 3P kuasa 2. Apa tu? 3 3P darab 3P. 9P kuasa 2. Kamu darab berkali dulu nombor. 3 darab 3. 9. 9. 9P. P darab P. P kuasa 2. 9P kuasa 2. Tu je. Faham? Faham ni? Faham. Contoh lain lah. Kita ambil contoh lain. Contohlah 5P darab 3P. Jadi apa? 15P kuasa 2. 15P kuasa 2. 15 tu dapat mana? 5 darab 3. Darab 3. 15. Kemudian Kuasa baru darab boleh ubah. P darab Darab P. P darab P. 15P kuasa 2. Sama ni. Ni jadi apa ni? 9 kuasa P 2. kuasa 2. Kemudian yang kedua? Tambah Tambah 3P darab 3P darab 2. 6. 6P. 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 6P ya? 6P. Yang ketiga? Tambah 6P. 6P juga. 6P Dan yang keempat? Tambah 4. Empat. 9P. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. 4. Pemudahkan. Apa yang boleh pemudahkan ni? 6P. P kuasa 2. Ada lagi P kuasa 2? Tak ada. Tak ada. Jadi tulis je 9P ni. 2. 9P kuasa 2. Kemudian? Tambah 6P. 12. ada P kan? 12 kuasa 2. Ni ada dah P. Jadi kamu boleh tambah. 12 kuasa 2. 12P kuasa 2. 6P tambah 6P. Jadi apa? 12P kuasa 2. Apa 12P kuasa 2 pula? 12P je. Tengok sini. Ni. 5P darab 3P. 15P kuasa 2. 5P tambah 3P. Jadi apa? 36P kuasa 2. 8P. 8P. P. Kalau darab, dia jadi P kuasa 2. Kalau tambah, 5P tambah 3P jadi 8P. Faham tu beza dia? Faham. Darab tambah. Darab
Tambah. Darab Tambah. tambah. Beza tu. Kalau yang ni tambah ni. 6P tambah 6P. Jadi 12P. 12P kuasa 2. Positif ke negatif? Positif. Positif. Positif 12P je. Mana ada kuasa 2. Kemudian Lepas tu tambah Tambah 4. tambah 4. 4 ni seorang-seorang dia. Jadi tambah 4. Dah. Sudah. Settle. Okey. Faham? Okey ke? Faham. Mudah je tu. Next. Mudah. Selalu mudah. Mudah tu. Selalu mudah. Ni dah. Kita lihat gabungan. Gabungan. Surah apa tu? Surat apa? Okay, 24. 24 Gabungan operasi termasuk kembangan. Nah ni. Ni. Contoh Kamu juga. ingat lagi tak ni? Bila kamu nak dalam bila ada gabungan operasi, maksudnya dalam satu soalan tu ada tambah, ada tolak, ada darab, ada bahagi. Bila dalam dia bergabung, dia ada aturan dia tau. Aturannya adalah buk emas. Yang ni belajar tingkatan 1 ni. Ingat lagi tak buk emas? Buk emas tu apa? Buk emas ingat? B. B apa B? Bracket. O. Order. Bukan order, power. Power ni maksudnya kuasa lah. Kuasa 2, kuasa 3. Yang ketiga, D. Division. Bahagi. M. Multiply, darab. A. Addition, tambah. S. Subtract, betul lah. Tu bunyi apa bising tu? Aisyah Zira untuk mic. Untuk mic. Ni aturan dia. Yang mana jika soalan kamu ada bracket, kamu kena buat bracket dulu. Barulah ikut aturan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan apabila soalan tu ada bahagi ataupun darab, kalau ikut aturan bahagi dulu sebab bahagi nombor 3, darab nombor 4. Kalau ada soalan tu ada bahagi dengan darab ni, kamu ikut soalan dari kiri ke kanan. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Contohlah 3 darab 6 bahagi 2. Nak buat yang mana dulu? Darab ke bahagi? Bahagi. Kalau ikutkan bahagi dulu sebab dia nombor 3 kan, darab nombor 4. Tetapi kalau dalam soalan ni ada bahagi dengan darab, kamu buat ikut soalan dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan ni maksudnya apa? Daripada sini ke kanan. Jadi kamu jumpa darab dulu ke jumpa bahagi dulu? Darab. Darab dulu lah. Jadi kamu kena darab dulu. Iaitu 6 darab 3. 18 kan? Bahagi 2. Jadi 9. Faham? Tidak ni? Jadi yang tambah dengan tolak ni pun sama. Bila soalan kamu ada tambah dengan tolak, ni pun ikut soalan dari kiri ke kanan. Ke kanan. Contoh dia. Contohlah 4 tolak 5 tambah 3. Buat yang mana dulu ni? Yang tolak dulu. Tolak dulu. Bukan buat tambah dulu, buat tolak dulu sebab dari kiri ke kanan. Jadi daripada kiri ke kanan, kamu jumpa tolak dulu. Baru kamu jumpa tambah 4 tolak 5. Negatif 1. Negatif 1 1. tambah 3 dapat 2. Tu buk emas. Ni refresh balik ni. Barulah kita tengok contoh. Contoh 3.
Contoh 3A. Tiga W tolak 2, 4W tolak 1, tolak 10 W. Buat yang mana dulu ni? Bracket. 3 tolak 2. 3W Bracket. tolak 2 kurungan 4W tolak 2 ni maksudnya kat tengah-tengah ni adalah darab tau. Faham tak? Darab Faham. Contohlah macam ni lah. Senang cerita. AB. Kat tengah-tengah AB tu apa? Darab. Darab. Dia maksudnya adalah A darab B. Kalau contohlah E darab G. Jadi apa? E darab G jadi apa? E G. Macam tu. Kat tengah-tengah ni adalah darab. Kat tengah-tengah ni adalah darab. Jadi antara darab dengan tolak, buat darab dulu. Sebab tu kamu kena buat kurungan dulu lah. Settle yang kurungan dulu lah. Settle yang kurungan ni kamu kembang. Macam contoh yang cikgu bagi tadi lah. Yang mana dulu buat ni? Nak kembang ni. 3 tolak 2. Apa 3 tolak 2? 3W tolak 2 mana boleh tolak? 3W darab 4W. Kembang. Ni, refresh balik. Contohlah. 4W tolak 2W. Jadi apa ni? 2W. 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 W. 2W. Contohlah 4K tolak M. Jadi apa? Tak boleh tolak. Jadi apa? 4 km. Tak jadi apa-apa ni je. Tak boleh nak selesaikan. Sebab sini adalah K. Ni adalah M. Lain. Tak boleh selesaikan. Jadi ya 4K tolak M lah. 4K tolak M. Dia tak boleh selesaikan. Ni je. Jawapan terakhir. Kalau macam ni. Ni boleh selesaikan. Sebab sini W. Sini W. Sama. Sebab itulah boleh selesaikan jadi 2W. Contohlah 4W kuasa 2 tolak 3W. Jadi apa ni? 1W. 1W kuasa 1W. 1W. 1W kuasa 2. Mananya ni W kuasa 2. Ni W. 1W kuasa 3. Ni tolak. Tak boleh. Dia jadi 4W kuasa 2 tolak 3W juga. Sama. Ni adalah jawapan terakhir dia. Tak boleh pemudahkan dah. Macam tu. Faham? Faham. Kita tengok. Macam ni. Memanglah buat dalam kurungan. Tapi dalam kurungan ni tak boleh selesaikan. Jadi kamu kena kembang dengan kurungan yang kedua. Ni kurungan pertama. Ni kurungan kedua. Kembang macam tadi. Apa darab apa dulu? 3W darab 4W. Kemudian? Kemudian 3W darab 1. 2 darab 1. 2W tolak negatif 1. Ni yang kedua. Yang ketiga? 2 darab 4W. Darab 4W. Negatif 2 darab 4W. Yang ketiga. Kemudian? Yang keempat Negatif 4 tolak 1. Apa Negatif tu? 2. Negatif Negatif 2 2 tolak darab tolak 1. Negatif 2 darab negatif 1. Ni yang 1. keempat. Selesaikan yang pertama dulu. Nombor pertama jadi apa? 1W. 12W. 12 12W. W kuasa 2. W kuasa 2. Yang kedua? Yang kedua 3W. Tambah tolak. tolak. Tolak 3W. W. Yang ketiga? Tolak 8. Tolak. Tolak 2W. Tolak Apa 2W. W? 8W. 8. 8W. Yang keempat? 8W. Tambah Tambah 2. Tambah Dua. 2. dah, sudah kan? Ada tak? Hmm. Jadi yang kurungan ni dah settle. Betul. Settle.
Kemudian jangan lupa yang kat bawah ni. Bukan kat bawah. Sebelah dia ni. Tolak 10 W. Kena letaklah sini. Tolak 10 W. Balik. Jangan lupa dia lah. Kemudian baru kamu pemudahkan. Okay, yang pertama. Tengok cek pemboleh ubah yang sama. W kuasa 2. Ada lagi tak W kuasa 2? Ada. 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 Jadi tulis tak boleh pemudahkan. 12 W Kuasa kuasa 2. W kuasa 2. Kuasa 2. Yang cek. W. Ada lagi W? Ada. W. Ada lagi W? Ada. Ada kan? Ni kan? Ada. Kemudian kamu bulat supaya kamu tak confuse tau. Negatif 3W. Tolak 8W. Tolak 10W. Jadi apa? Tak nak saya Negatif 3W tolak 10 ni. Ya, negatif. Negatif 21. Negatif 21. Negatif 21. Negatif Negatif 20. 21. Kalau kamu confuse, tekan kalkulator je. Kamu ambil nombor je. Kamu ambil nombor. Itu negatif 3. Tolak 8. Tolak 10. Ambil kalkulator. On. Tolak 3. Tolak 8. Tolak 10. Janganlah kamu nak tarik W juga dalam kalkulator. Kalkulator dia hanya boleh tarik nombor je. Kamu boleh ubah tak boleh tarik. Kamu tarik nombor je. Sama dengan negatif 20. 1. 1. Jadi negatif 21 apa? Y. W. W. Kemudian apa W. lagi yang tak tulis lagi? 2. 2. Dua. Buat Ini bulatan boleh supaya pindahkan lagi ke cikgu? tak tertinggal. Tambah. Tambah 2. Mana Tambah boleh dua. mudahkan lah. Tu je. Jawapan akhir. Okay, nampak? Nampak. Okay. Tu A. B tu lebih kurangnya tu. Nanti kita buat C. Bagi nampak sikit. X tambah Y kurungan X tolak Y untuk kurungan tambah X kurungan X tolak 2Y. Ni ada kurungan. Buat yang mana dulu ni? Yang tambah tu. Apa tambah dulu? Yang depan ni. Yang depan dulu. Apa darab apa? X darab X. X darab X. Ni pertama. Kemudian X darab Y. H darab Y. X darab bukan Y, negatif Y. Negatif Y. Ini adalah yang kedua. Kemudian Y darab X. Y darab X. Yang ketiga. Kemudian Y darab negatif Y Y darab Y Y negatif Y. darab negatif Y. Yang keempat. Kita selesaikan. Tak payah pelik-pelik. Kita selesaikan yang ni dulu. Yang belakang tu kita abaikan dulu. Selesaikan yang depan dulu. Jadi yang pertama apa dia tu? X darab X. X kuasa. X kuasa 2. Kemudian yang kedua. Negatif 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 XY. negatif XY. XY. Betul lah tu. Kemudian XY. yang ketiga. Positif. Positif. Positif YX. Positif YX. Positif YX. YX. Yang keempat. Positif. Negatif Negatif YY. negatif Y. Kuasa 2. Negatif Y. YY tu maksudnya Y kuasa 2 lah. Ha. Dah settle yang tu. Kemudian barulah kita selesaikan yang kat belakang ni. Belakang. Kat belakang ni pun sama. Dia ada X. Ni macam Ali lah ni. Ni pakcik Abu, pakcik Khadijah. Selesaikan apa dulu ni? Selesaikan. X darab X. X darab X yang pertama. Kemudian X kuasa 2. X Kan. darab Okay. negatif Darab. 2Y. yang ketiga 2. Yang kedua. Y. Okay, yang pertama. X darab X jadi apa? X kuasa kuasa 2. X kuasa 2. Kuasa 2. Tanda dia
Positif. Positif. X ni, Positif X X kuasa kuasa Y. 2. X ni dia adalah positif tau. Positif. X Kuasa kuasa dua. 2. X kuasa 2. X kuasa 2. Kemudian yang kedua. Negatif. Negatif. Negatif 2Y Y. X. Ha? Negatif XY. Apa negatif XY nya? Negatif Negatif 2x. Y. Negatif 2x. Negatif 2 2 X. XY. 2 XY. Kalau ikutkan X darab negatif 2Y adalah negatif X 2Y. Tapi kita tak tulis macam ni. Kita tulis apa dulu kat depan? 2. 2 X. 2 Kita tulis XY. nombor kat depan. 2 kat depan lah. Baru X baru Y. Kita tulis 2 kat depan. 2 XY. Dah, settle dah. Bila dah kembang semua, baru kamu pemudahkan. Kamu tengok. X kuasa 2. Ada lagi X kuasa 2? Ada. Ada kan? Ni. Ada. X kuasa 2 kamu ambil dengan tanda kat depan. Sebelah kiri dia. X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Jadi apa? Jangan cakap X kuasa 4 sudah lah. Apa? X kuasa 2. X 2 X kuasa 2. Apa? 2 X X kuasa 2. 2 kuasa 2. X 2X. X kuasa kuasa 2. 2. Macam tu, faham? Boleh? Okey, Faham. Kemudian nak ambil yang mana pula ni? Yang X XY. apa XY? XY tak power, cari yang power lagi. YX negatif Y2. Apa YX? YX pun tak power, power lagi. Y kuasa 2. Y kuasa 2. Yang ada kuasa 2 ni dia lagi power lah. Sebab dia ada lagi power lah. Ambil dengan tanda dia. Ada lagi Y kuasa 2? ada. Tak ada. Tak ada. Jadi salin balik. Negatif Y kuasa 2. 2. Ada. Kemudian yang mana boleh selesaikan? 2. Apa lagi boleh selesaikan ni? NY dengan Y what? X Y dengan Y. Ini kan? Negatif Negatif XY. dengan Ini Negatif sama je ni. Y dengan Y. Walaupun XY. ini XY, ini YX, dia sama je ni. Cuma susunan dia biasa. Kemudian dan yang ni. Jadi apa ni? Yang ni dengan yang ni dengan yang ni adalah sama. Sebab sini X, sini Y. Sini X, sini Y. Sini X, sini Y. Jadi boleh pemudahkan lah. Jadi apa tu? Ambil kalkulator je, senang. Kalkulator. Nak tekan apa ni? Ni. Jadi apa ni? Berapa ni? Nak letak nombor apa ni? 2. Apa 2 ni? Nak letak nombor apa? Depan ni ada nombor apa? 1. 1 kan? Dia adalah negatif 1 kan? Ni nak letak apa ni? Positif. Positif apa? 1. Positif 1. Kemudian ni nak letak nombor apa ni? Negatif 2. Negatif 2. Simple je. Nampak je rumit. Jadi negatif 2. Jadi tulis negatif 2. Negatif 2 apa? XY. XY. X Y. Boleh lagi pemudahkan? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah kan? Boleh. Sebab ni X kuasa 2. Dan ni Y kuasa 2. Lain-lain. Sini X, ni Y. Lain-lain. Maka ni lah adalah jawapan terakhir dia. Macam tu ya. Boleh? Buat latihan. Cikgu tanda nanti cikgu akan post list yang kena buat ni. Kembang.
Okey, seterusnya. Seterusnya 2/2 pemfaktoran. Faktor. Tengok ni, konsep faktor dan pemfaktoran. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Pemfaktoran ni yang merupakan proses songsangan kepada kembangan. Pemfaktoran proses songsang kepada kembangan. Kita lihat. Apa ni? Ni. Pemasuk dia songsang. Ni. Sebelum ni, kamu belajar kembang. Kembang adalah daripada sini ke sini. Kan? Betul tak? betul. Ada pemfaktoran daripada sini ke sini. Ni adalah pemfaktoran. Itu pemfaktoran. Dah apa ni? Tengok contoh 7. Contoh 7. Contoh 7. Tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi sebutan A dengan B. Macam mana nak buat ni? Pemfaktoran A. Buat kat sini. Kamu tulis 6H. Kemudian koma 4GH. Nak cari faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar FSTB bagi sebutan 6H dengan 4GH. Kamu bahagi sampailah dia tidak boleh bahagi. 6H dengan 4GH. Boleh bagi apa ni? 2. Boleh bagi 2. 6H bahagi 2. Apa? 3. 3 apa? 3H. Kemudian 4GH bahagi 2. 2GH. 2GH. Kemudian boleh bagi apa lagi ni? H. Boleh bagi H. Kenapa H? Sebab sini ada H, sini ada H. Jadi kamu bahagi H lah. 3H bagi H. 3. 3. 2GH bagi H. 2G. 2G. Maksud sama. 2GH bahagi H. Dia potong-potong. 2G. 3H bahagi 3. Bahagi H. Potong-potong jadi 3. Boleh bagi lagi tak ni? Boleh bagi lagi? Tak. Boleh kan? Tak. Sebab Boleh. tak ada yang sama. Maka kamu darabkan di sebelah kiri ni. 2 darab H. Jadi faktor sepunya terbesar sama dengan 2 darab H adalah 2H. Macam tu ya. Okey, boleh. Boleh. Tentukan. Itu faktor sepunya terbesar. Untuk soalan nombor 2. Gigi dia. Soalan B ni pun sama lah ni. Kamu bahagi sampai dah dapat 2 masuk. Bagi sampai dapat sampai tak boleh bagi. Tak boleh bagi. Okay, soalan nombor 2. Tengok ni, 2A. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Nak faktorkan.
3x tambah 15. B. 2A. Ni 1A. 2A. Okey. 3x tambah 15. Nak faktorkan. Nak bagi apa ni? 3 darab 15. 3 darab 15. Bagi 3 kan? Bagi 3. Jadi 3x bagi 3. X. 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 Kemudian 15 bagi 3. 5. 5. 5 kan? Ni tambah. Boleh bagi lagi? Tak. Bagi Boleh kan? 5. Maka faktor dia, faktor sepunya terbesar adalah 3. Bila kita pemfaktorannya adalah 3 ni. Kemudian kamu ambil yang kat bawah ni. X kurungan X tambah 5. Ni adalah pemfaktoran. Pemfaktoran. Kalau sebelum ni kamu belajar kembangan. Kembangan ni apa? Kembangan. Mula kamu kembang 3 darab X. Dia apa? 3X kan? 3 darab 5. Jadi tambah 15. Ni adalah kembangan. Kembangan. Pemfaktoran daripada sini ke sini. Daripada sini. Daripada sini. Ke sini ni. Ni adalah pemfaktoran. Okey, faham? Boleh? Okey, faham. Faham. Faham Dia kan dikata pemfaktoran adalah songsangan kepada kembangan. Dia songsang kepada kembangan. Okey. Contoh B. Kita lihat contoh B. Sebab pemfaktoran ni susah sikit ni, kompleks juga ni. Contoh B. Faktorkan setiap ungkapan berikut. 7M tambah 21M kuasa 2. Kita nak faktorkan dia. Boleh bagi apa ni? 7. Bagi 7. 7M bagi 7. M. 21M kuasa 2 bagi 7. 3M. 3M. 3M kuasa 2 kan? Boleh bagi lagi? Bagi apa? M. Tak. Apa taknya? Bagi M. Bagi M. Sini ada M, sini ada M. Jadi boleh bagi M. Bagi M. M bagi M? 3. Ni, M bagi M. M bagi M. 0. 4 bagi 4. 1. 1. 1 kan? 10 bagi 10. 1. M bagi M? 1. Apa-apa nombor, bila bahagi apa-apa nombor dia jadi 1. Sama juga kalau M bagi M. Contohlah M bahagi M. Potong-potong. Sini tinggal 1, sini tinggal 1. 1 bagi 1. 1 lah. 1. Kan? 3M kuasa 2 bagi M. 3M. 3M kuasa 2 bahagi M. Maksudnya apa? Maksudnya 3M kuasa 2 ni adalah 3mm. Kan? Bahagi dengan M. Potong bawah 1, potong atas 1. Kita 3M. Boleh bagi lagi? Tak. Boleh kan? Tak. Maka 7 darab M. Faktorannya adalah 7M. Kemudian kat bawah ni adalah 1 tambah 3M. Buat kurungan 1 tambah 3M. Ni adalah pemfaktoran dia lah. Kamu telah melakukan pemfaktoran. Faham? Kamu faktorkan dia. Macam tu. Okey, boleh Kemudian 20 minit lagi. Menggunakan beza.
antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Beza ni apa beza? Tambah, tolak, darab, bahagi. Tolak. 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 Kuasa dua sempurna ni maksudnya kuasa dua lah. Kuasa dua. Kuasa dua, bukan kuasa tiga. Maksudnya apa? Maksudnya X kuasa dua Itulah. X kuasa dua tolak Y kuasa dua ialah sebutan beza kuasa dua. X kuasa dua tolak Y kuasa dua boleh difaktorkan dengan beza kuasa dua sempurna. Kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua sebutan algebra tersebut ialah kuasa dua sempurna. Kalau ayat dia ni pelik je ni, confuse je. Kita tengok contoh dia. Perhatikan ni. X2 tolak 4. X2 tolak 4. Okey, sini dah kuasa 2. 4 ni kuasa 2 ke tidak ni? Tak ada kan? Tak ada. Kamu cuba jadikan apa kuasa 2 dapat 4? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 kan? Jadi buat kat bawah lah. X kuasa 2. Tolak ni tolak. 4 ni adalah 2 kuasa 2. Kan? Betul tak? Betul. Ni dah kuasa 2. Yang ni kuasa 2. Kemudian sini tolak. Tolak ni beza beza. Dia kena tolak je. Kalau tambah tak jadi ni, dia hanya boleh tolak. Bila dah jadi macam ni, X kuasa 2, 2 kuasa 2 ada tolak. Dia akan jadi 2 kurungan. Kurungan pertama adalah X tolak 2. Kurungan kedua adalah X tambah 2. Dia akan jadi macam ni. Faham? Tidak? Lihat contoh. Kenapa jadi macam ni? Kita buat kat sebelah ni. Buat kat sini. Ni. Semak semula kembangan. Kita semak. X tolak 2. X tambah 2. Kamu cuba kembangkan. Kembangkan apa dulu? X kuasa 2. X 2. 2X. Negatif 2X. Negatif 2X. Negatif 2, 2. Negatif 4. Kan? 4. Kemudian X kuasa 2. X kuasa 2. Potong. 2X tolak 2X. Kosong. Kan? Kemudian tolak 4. Tolak 4. Dia akan sama ni. Ni. X2, X kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 tolak 4. Dia adalah sama dengan yang ni lah. Dia adalah sama dengan yang ni. Faham? Faham. Contoh mudah lah. Cikgu bagi contoh mudah, bagi nampak sikit. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi apa? A tolak B kurungan. Apa? B kuasa 2. Bukan. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia jadi kurungan A tolak B. A tambah B. Dia jadi macam tu. Faham? Contohlah. Faham. E kuasa 2 tambah F. Apa tambah? Tolak F kuasa 2. Dia jadi apa? E tolak F. E tolak F. Kurungan E tolak F. Tambah F. Kurungan E tambah F. Faham? Kita confuse sikit. Tukar soalan. E kuasa 2 tambah F kuasa 2. Tak boleh. Boleh tak boleh ni? Tak boleh. Tak boleh ni.
Tak boleh. Dia tak jadi E tambah F. E tolak F ni. Tak jadi ni. Salah ni. Salah. Kenapa salah? Cuba kamu kembang. E darab E. E kuasa 2 kan? E darab negatif F. Tolak EF. F tolak F darab E. Tambah EF. F darab negatif F. Negatif F kuasa 2. E kuasa 2, E kuasa 2. EF tolak EF. Tolak EF tambah EF kosong. Kemudian tolak F kuasa 2. Dia akan jadi macam ni bila kamu kembangkan. Sekarang sama ke tidak ni? Tak. Sama kan? Sebab Tak. sini tolak, sini tambah. Dia tak sama. Sebab tu dia benda ni dia hanya boleh jadi apabila tolak je. Bila sini kuasa 2, sini juga kuasa 2, kemudian sini tolak, maka dia akan jadi macam ni dah. Kurungan E tolak F, kurungan E tambah F. Apabila sini kuasa 2, sini kuasa 2, sini tambah, dia tak boleh jadi E tambah F, E tolak F. Tak boleh. Faham? Boleh? Nampak? Boleh. Okey. Itu adalah beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Kita lihat contoh 8. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Ni. B kuasa 2 tolak 1. B kuasa 2 tolak 1. Macam mana buat ni? Tukar satu tu jadi kuasa 2. Buat dalam kurungan. Tukarkan 1 ni kuasa 2. Apa kuasa 2 dapat 1? 1 kuasa 2. 1 kuasa 2. Cuba kamu test lah. Tekan kalkulator, tekan. 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 sama dengan 1. Jadi kamu tukar B kuasa 2, B kuasa 2. Tolak 1 ni adalah 1 kuasa 2. Apabila sini kuasa 2, sini kuasa 2, sini tolak, dia akan jadi 2 kurungan. Kurungan pertama adalah B tolak 1. Kurungan kedua adalah B tambah 1. Dah, sudah. Faham? Boleh tak ni? Boleh. Kemudian kita lihat 10 minit lagi. Kita settle yang ni dulu. B. Soalan B. 9M kuasa 2 tolak 100. Okey. Fokus yang ni dulu. 9M kuasa 2. Kuasa 2 ni milik siapa ni? Milik M. Milik siapa? M. Milik M. Adakah dia milik 9? Bukan kan? Jadi kamu tukarkan 9 ni jadi apa kuasa 2 dapat 9? 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Dia tulis kat luar. Jadi 9M kuasa 2 ni. 9 ni adalah 3 kuasa 2. M kuasa 2 ni adalah M kuasa 2. Faham? Kemudian sini kuasa 2, sini kuasa 2. Kamu boleh kuasa 2 tu kamu letak di luar lah. Jadi kurungan 3M kuasa 2. Ini faham? Bila kuasa 2 di luar, maksudnya 3 kuasa 2 dan M kuasa 2. Dia sama dah ni. Sama. Jadi sini kamu tukar, dia jadi kurungan 3M kuasa 2. Macam tu. 2. Kemudian tolak 100. Apa kuasa 2 dapat 100? 10 kuasa 2. Kalau kamu confuse, kamu tekan kalkulator je.
Yang ini semua orang tahu ni. Betul. Kalau kamu confuse kan, apa kuasa 2 dapat 100? Kamu tekan punca kuasa 100. Dia akan dapat 10. Maksudnya adalah 10 kuasa 2. Contoh lain lah. Cikgu ambil contoh lain. 144. Apa kuasa 2? Dapat 144. 12 kuasa 2. 12 kuasa 2. Betul lah tu. Kalau kamu ingat sifir senang lah. Kalau kamu tak ingat sifir, kamu tekan punca kuasa 2, 144 dapat 12. Maksudnya 144 adalah 12 kuasa 2. Macam tu. Faham? Kemudian apabila sini dah kuasa 2, sini dah kuasa 2, sini dah tolak iaitu beza, maka dia jadi 2 kurungan. Kurungan pertama adalah 3M tolak 10 dan kurungan kedua adalah 3M tambah 10. Tambah 10. Faham? Sama je ni, kalau soalan ni dia letak tambah dulu, kemudian baru letak tolak. Cikgu suka letak tolak dulu sebab kita refer ke atas kan. Sini tolak, maka kita letak tolak dulu. Kemudian barulah kita letak tambah. Janganlah kat sini kamu letak tolak juga. Dua-dua tolak. Salah lah tu. Okey, boleh? Ada 8 minit lagi. Habis dah tu. Tak nampak ni. Kalau tambah ulang. Buat yang ni. 1 2 3. Buat 3 ni lah. Soalan nombor 4 ni tak belajar lagi. Seterusnya kita akan belajar soalan nombor 4. Boleh buat soalan nombor 4. Okay, ada masalah tak? Ada persoalan? Ada. Tak ada kan? Ada. Tak ada persoalan. Nanti kita akan post soalan yang perlu dibuat. Dia akan listkan. Orang nak habis baru masuk kelas. Stop presenting. Open camera. Okey, sudah tu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tamat, cikgu nak kamu isi Google Form kehadiran dalam ruangan chat. Cikgu post sekarang. Kamu boleh buka ruangan chat. Kamu isi Google Form kehadiran pada hari ini. Isi sekarang, 2 minit. Okay, Okey ke? Dah, sudah. Ada persoalan? Tak ada. Kalau tak ada, nanti tunggu list latihan yang cikgu akan post dalam grup WhatsApp. Kita sambung kelas pada minggu hadapan. Okey, habis kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Cikgu. Ya, sama-sama. Okay.